Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-177 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni adalah perbetulkan yang utama. Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong anda, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, thank you yang tolong share, tolong seru, tolong panggil orang-orang lain untuk tengok sama-sama. Alhamdulillah. Okey, jom sama-sama kita berselawat dahulu. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Syahidah Hamidi, thank you. Tolong share, tolong seru. Hai Umi Afan, Kalisha, Umaira. Okey, alhamdulillah, thank you Kak. Sudi follow dan selalu jadi yang terawal masuk. Okey, alhamdulillah. Okey, hai Angga Masyita. Okey, thank you, alhamdulillah yang bersama-sama. Okey, so tajuk kita hari ni adalah perbetulkan yang utama. Apa yang kita nak betulkan ni? Adakah kita jelas dan kita tahu perkara apa yang kita kena betulkan dalam hidup kita ni? Waalaikumsalam Puan Majiah Ladari. Okey, alhamdulillah, masuk, thank you. Okey, so perkara pertama yang kita kena betulkan dalam kehidupan kita adalah solat. Sebab solat adalah antara ibadah dan juga perkara yang akan Allah hisap yang paling awal. So kalau kita ada masalah, kita sedang dalam keadaan stres, dalam keadaan buntu, bentang tikar sejadah, kita dah siap-siap ambil wuduk, pakai telekung bagi perempuan, yang lelaki pakai pakaian sunnah, insya-Allah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ready fizikal, mental kita untuk bertemu dengan Allah. Kekasih hati kita yang sentiasa ada di saat susah dan senang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita nak cari Allah? Kita cari Allah di dalam solat kita. Sebab lepas solat kita akan berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bantu kita dalam setiap hal. Kita kalau hati kita tak tenang, hati kita tak bahagia, jiwa kita rasa kosong, hidup kita rasa stuck, stres dan sebagainya, cari Allah dengan cara kita perhalusi solat kita. Sebab kadang-kadang kita kata kita solat, kita kata kita dah sembahyang dah, kenapa hidup aku masih buntu, kenapa hidup aku masih bermasalah. So dekat sini cara yang terbaik adalah bila mana kita solat, bukanlah sekadar kita solat, tetapi kita menghayati solat tersebut. Sebab bila kita solat ni, insya-Allah lagi-lagi kita repair solat kita. Kita tahu sebelum ni rukun solat kita tak sempurna. Solat kita main redah je, solat laju-laju, tak feel langsung pun dalam hati kita bahawa aku ni sedang solat. So seorang hamba Allah yang sedang solat, dia akan merasai ketenangan yang paling abadi dalam hati dia. Itu adalah tanda solat yang sempurna. Bila mana kita solat, kita akan lebih tenang, kita akan lebih bergantung harap hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita bergantung kepada manusia. Sebab kita tahu Allah yang memberikan kita pelbagai rezeki, pelbagai nikmat dalam dunia ni, hanya Allah yang maha berkuasa.
Okey, masuk yang baru masuk ni. Hai, waalaikumsalam Kak Syawira. Hai, siapa lagi ni? Kak Na. Okey, alhamdulillah. Okey, baru boleh masuk FB ya, masalah lain. Okey, tak apa, tak ada masalah. Allah yang izinkan kan semua perkara yang berlaku. So, kalau anda sekarang ni ada masalah hutang ke, ada masalah serabut hidup ke, rezeki susah nak masuk, betulkan solat kita. Sebab memang telah terbukti, bila mana kita start betulkan solat, masalah tu slowly Allah angkat. Sebab yang bagi masalah tu adalah Allah. Dan dengan izin Allah juga, Allah yang akan menarik dan mengangkat kembali masalah-masalah yang melanda dalam kehidupan kita ni. Tak kiralah kalau kita ada masalah dalam keluarga ke, masalah dengan ibu bapa ke, masalah dengan adik-beradik ke, masalah antara majikan dengan staff ke, semua tu hendaklah cari Allah. Cari Allah dalam solat kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, juzuk pertama, di mana Allah telah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Kalau kita ada masalah, tak ada perkara lain yang tak bukan kita kena betulkan adalah solat kita. Sebab sebaik-baik manusia tu adalah mereka yang sangat-sangat menjaga solat. Mereka yang taat kepada Allah. Mereka yang menunaikan rukun Islam ini dengan sepenuh hati. Bukan kerana terpaksa, tetapi ikhlas. Ikhlas, nawaitu lillahi ta'ala. Sahaja aku mendirikan solat ni kerana Allah Ta'ala. Kerana nak redha Allah. Kerana nak kasih sayang Allah. Sebab bila kita solat, baru kita akan tenang. Bila kita solat, barulah masalah kita yang datang bertimpa-timpa tu Allah angkat satu persatu. Tetapi andai kita ni semakin jauh daripada tikar sejadah, dah lama tak pakai telekung, dah lama dah tak bentang sejadah, dah lama dah tak angkat tangan, itulah tanda jiwa yang sombong. Jiwa yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Kak Syawira. Dengan sepenuh hati, insya-Allah Allah akan bantu kita. Sesulit, seberat apa pun masalah yang kita tanggung saat ini, insya-Allah tiada apa yang bisa menyelesaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, waalaikumsalam Bihasna. Okay, thank you. Join. Okay, so kalau ada masalah, cek balik niat dan tujuan kita. Sebagai contoh, kita berniaga kan, kita dah buntu dah. Aku dah buat marketing, aku dah buat iklan sana sini, tetapi kenapa customer tak datang dekat aku? So kita tertanya-tanya kan. Dah follow dah leaders masuk kelas, and then dah buat itu, dah buat ini, tapi tak menjadi pun macam orang lain. So sebenarnya bila masalah ni datang, kita kena cek balik niat kita. Adakah aku niat berniaga ni kerana Allah Ta'ala? Ataupun adakah aku niat berniaga ni hanyalah kerana nak membantu diri sendiri semata, tak nak bantu orang lain? Bila kita ada masalah, kita kena cek balik niat kita. Niat kita berniaga adalah untuk apa? Kalau kita berniaga untuk manfaat ramai orang, untuk membantu selesaikan masalah orang, itu adalah niat yang betul. Di mana kita bukan fikirkan diri kita sendiri, kita lebih fikirkan side orang lain. Kita lebih fikirkan bagaimana nak bantu kehidupan orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu adalah ciri-ciri dan cara bagaimana kita nak reset niat setiap pagi. Reset niat ni bukan reset sehari sekali. Reset niat ni kena selalu, kena setiap saat. Kalaulah contohlah ada customer PM kita nak beli buku, tiba-tiba kita stuck, kita hendaklah reset niat kita balik. Ya Allah, andai benarlah customer ni adalah yang Engkau kurniakan untuk aku bantu, Kau permudahkanlah muamalah ni ya Allah. Tetapi andai kata customer ni bukan untukku, bukan rezekiku, Kau gantikanlah dengan yang lebih baik. So bila kita dah lurus dah niat kita dah jelas dah niat kita dah tahu dah matlamat hidup kita ni untuk apa, nak bantu siapa, tujuan untuk apa, bukan sekadar untuk pentingkan diri sendiri, tetapi lebih kepada untuk keperluan orang lain. Kita nak kumpul saham akhirat kita nak bantu orang tambah baik hidup orang lain, di mana sebelum ni mereka jauh daripada Allah. Kita nak bantu mereka ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menarik tangan mereka untuk turn back to Allah. Cara turn back to Allah tu kita ajar mereka solat. Baru-baru ni ada pembaca FTR Solehah sendiri, dia mengaku dah lama dah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama dah tak bangun tahajud. Dah lama dah
tak berselawat, tak berzikrullah. And then macam mana Allah gerakkan hati dia, tiba-tiba dia nak PM Solehah untuk guide dia semula, yang mana dah jauh tersasar daripada tujuan hidup yang sebenar. Alhamdulillah, berkat daripada ilmu FTR, buku formula tarik rezeki, alhamdulillah dia istiqomah buat task, dia istiqomah follow apa yang Solehah bagi, jadual harian Solehah kongsikan dengan dia. Alhamdulillah, subhanallah, Allah izinkan dia mencapai ketenangan hati. Yang sebelum ni serabut tak tentu pasal, yang sebelum ni rasa macam hidup masalah tu, masalah lepas satu masalah datang pula masalah lain. Alhamdulillah, dengan izin Allah, selepas beramal dengan beberapa formula dalam buku FTR, alhamdulillah, dia kata sekarang ni rezeki dia sangat luar biasa, mencurah-curah, yang mana selama hampir setahun dia stuck, sepanjang PKP start tak tahu nak buat apa. And then macam mana Allah gerakkan hati dia untuk dapatkan buku FTR, lalu buat task, beramal dengan ilmu yang ada, bukan simpan buat perkasam je. Alhamdulillah, Allah izinkan dan Allah gantikan rezeki yang sangat luar biasa, yang lebih baik daripada sebelum ni. Sebab tu bila kita ada ilmu, kita jangan duk buat perkasam je. Hendaklah kita amalkan dan kita lakukan secara istiqomah. Itulah baru ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni kalau kita duk simpan, duk peram je, dia tak jadi apa. Tetapi kalau kita amalkan, walaupun sedikit, tetapi kita istiqomah beramal, insya-Allah pertolongan Allah tu akan sentiasa ada dalam jalan yang tak disangka-sangka. Kita rasa macam mustahil kan nak dapat rezeki macam ni, time PKP, kedai tak buka, and then banyaklah masalah di belakang tabir. Tetapi Allah tu maha adil, Allah tu maha kuasa. Di sebalik kita rasa macam sukar tu, tetapi Allah mudahkan jalan. Bila kita semakin memperbaiki diri kita, kita mantapkan marketing langit kita, kita perbetulkan solat kita. Dan ada satu perkara yang dia share dengan Solehah. Dia kata sejak dia solat awal waktu, dia jaga solat, dia khusyuk dalam solat, dia berdoa dengan sepenuh hati dia minta hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, customer datang berduyun-duyun, tak tahu dari mana. Itulah kuasa Allah, kun fayakun. Keajaiban tu akan muncul bila kita di puncak tawakal, hanyalah berserah kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada manusia. Manusia tak ada apa. Kita sama, semua manusia ni semuanya lemah. Tetapi dengan izin Allah, Allah tu maha membantu. Andai kita hanya serahkan hati kita, ada masalah kita cari Allah, ada masalah kita berbetulkan solat kita, and then bila kita dah rasa hati kita ni tenang, kita tak berbalik lagi. Kita sentiasa doa, ya Allah kekalkan hidayah ni, ya Allah kekalkan iman ni, tingkatkan imanku ya Allah. Bukannya kita jadi semakin hari semakin lupa diri, semakin jauh daripada Allah, semakin ego, semakin sombong. Tetapi semakin kita berjaya, semakin kita mantapkan dan dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baik hamba yang bertakwa, insya-Allah takkan pernah lupa diri, tetapi sentiasa ingat Allah, Allah selamanya, dan Allah selalu pasakkan dalam hati dia. So kalau kita ada masalah, kena banyakkan taubat. Sebab kadang-kadang kita tak sedar antara dosa kita setiap hari ni, apakah dosa yang menyekat rezeki aku masuk dengan lancar. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, hati kita sendiri tiba-tiba buat dosa. Belum lagi perbuatan kita, belum lagi mulut kita, belum lagi telinga kita yang mendengar perkara yang bukan-bukan dan sia-sia. So bila kita duduk dalam circle yang positif, duduk dalam circle yang selalu mengingatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, itulah rezeki yang paling mahal. Itulah rezeki yang sangat luar biasa, di mana ketenangan ni Allah bagi buat jiwa yang sentiasa memuji-muji Allah, buat jiwa yang sentiasa tak pernah lupakan Allah dalam setiap detik masa dia. Masya Allah. Okey, alhamdulillah ramai yang baru masuk ni. Okey, alhamdulillah. Sorry Solehah tak sebut semua nama. Sudah nampak gambar-gambar dekat atas tu. Ada Kak Miss, ada Nadrah, ada Kak Mariam, ada Nadia. Okey, ramai lagi tu. Ada Kak Fatimah. Okey, alhamdulillah. So yang seterusnya, bila kita start, kita ada masalah, rezeki datang bertimpa-timpa, hendaklah kita selalu cek balik sumber rezeki kita tu. Adakah sumber rezeki yang masuk dalam kehidupan kita tu adalah betul-betul halal? Bukannya kita ambil yang haram.
So kita kena tahu bezakan, apakah sumber yang masuk dalam kehidupan aku ni betul-betul halal, jalan yang Allah redha. Sebab kadang-kadang kita rasakan kita buat benda tu semua betul, rupa-rupanya Allah murka. Rupa-rupanya Allah tak redha langsung apa yang kita buat. Sebagai contoh ya, soalan letak situasi, kita berniaga minuman dalam satu bangunan, di mana bangunan tu adalah merupakan pusat perjudian. So kalau kita tanya diri kita sekarang, adakah bila mana kita bekerja dalam satu bangunan yang merupakan pusat judi, tapi kita buat perniagaan halal, maka tinggalkanlah perniagaan tu. Sebab di situ ada unsur-unsur syubhah, di mana bila ramai orang Islam, tiba-tiba orang Islam yang duk main judi, yang duduk pergi kasino tu, and then dia beli minuman kita, sama impak dan kesannya seperti dia yang melakukan dosa tersebut, sama seperti dia yang melakukan judi. Sebab tu kita kena cek, Allah bagi banyak jalan rezeki, Allah banyak bagi kita pilihan hidup. Sama ada kita nak pilih tempat yang haram, ataupun kita nak cari, ataupun kita nak pertahankan sumber rezeki yang halal tersebut namun syubhah. Bila dalam situasi ini, sebab ada pernah seorang pembaca tanya Solehah, dia kata suami saya ni kerja dekat pusat kasino, tetapi kerja dia adalah part dalam jual minuman yang halal. Tetapi bila bangunan tu yang akan menyebabkan kerosakan mental, kerosakan jenayah dalam Islam ni semakin meningkat, adalah kerana perjudian pusat tu. So tinggalkan pekerjaan tu. Yakinlah dengan rezeki Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nak ke kita bagi anak isteri kita makan daripada sumber yang haram? Nak ke kita bagi anak isteri kita makan daripada sumber yang tak Allah tak redha, jalan syubhah? Sedangkan banyak sangat jalan rezeki yang telah Allah janjikan kepada kita. Rezeki akan datang kepada yang bertenang, rezeki akan datang kepada yang suka beristighfar, rezeki akan datang kepada yang selalu berharap hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin dengan konsep rezeki, kita akan tinggalkan benda tu walaupun gaji dia mahal, walaupun gaji dia nak dekat 5 angka dekat situ, tinggalkanlah. Sebab apa yang penting sekarang ni adalah utamakan keberkatan daripada kita menghadap rezeki yang tak tahu dari mana arahnya, and then duit tu mengalir masuk dalam kita punya kehidupan. Kita cakap kita bayar zakat, kita cakap kita sedekah daripada hasil sumber yang tak redha. Sebab tu masalah datang bertimpa-timpa. Sebab tu kita jangan pelik kenapa kita cakap kita solat, kita beribadah, kita banyak sedekah, kita banyak zakat, tetapi caranya salah. Tinggalkan. Jangan lakukan perkara yang Allah murka. Walaupun kita tak buat benda tu, tapi kita dalam satu bangunan, so tinggalkan sahaja. Utamakan keberkatan. Allah akan berikan yang lebih baik. Andai kita redha, kita tahu Allah tu akan ganti rezeki yang sangat luar biasa, kita akan pilih jalan yang Allah redha. Tetapi silapnya ramai orang sekarang ni, dia dikelabui dengan duit yang banyak depan mata, sampaikan hati dia berbolak-balik, sayanglah nak tinggalkan bisnes ni, sayanglah nak tinggalkan kerja ni, sedangkan kerja ni lah yang bagi aku banyak income selama hidup ni. Tetapi dia tak tahu, selama dia dapat income tu, banyak kebocoran yang Allah bagi, banyak masalah yang Allah bagi. Bergaduh suami isteri, anak tak dengar cakap, adalah berpunca daripada sumber rezeki yang haram sebenarnya. So cek balik, kalau ada dalam kehidupan kita, cepat-cepat tinggalkan, carilah rezeki yang Allah redha. Walaupun terpaksa berniaga di tengah panas jual goreng pisang, itu lebih baik, itu lebih halal, itu lebih berkat, itu adalah rezeki yang sangat-sangat Allah redha. Walaupun terpaksa berpenat lelah, tak ada aircon tempat kerja kita, walaupun terpaksa panas, hujan, tengah hari, tunggu customer datang, insya-Allah itulah rezeki yang berkat. Allah akan mencukupkan insya-Allah. Betul Puan Asrah Adam, bocor rezeki disebabkan rezeki yang tak berkat. Kita makan makanan yang syubhah, kita makan makanan yang haram dalam tak sedar. Semoga Allah pelihara hasil rezeki kita dan keluarga kita semuanya halal-halal belaka dan bersih di sisi Islam, insya-Allah. Okey, Solat minta maaf atas segala salah silap ke tersasul ke, kadang-kadang Solat tak sedar kan.
Lepas tu bila solat dengar balik live ni, rupa-rupanya ada benda yang solat tersasul. So solat minta maaf, yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.